Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pembelajaran hari ni kita teruskan lagi lah dalam kita punya topik iaitu bab 2 pembangunan produk. Dalam subtopik yang seterusnya iaitu subtopik 2.1.2 iaitu macam mana kita nak mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Okey, kita tengok, kita imbas kembali carta alir ni, yang mana kita buat carta alir ni untuk kita membangunkan sesuatu produk. Dalam pembelajaran yang lepas kita dah tengok macam mana kita nak buat kajian keperluan pelanggan. Kemudian macam mana kita daripada kajian keperluan pelanggan tu kita terus kepada penyelesaian masalah inventif dalam kita punya produk tu. Kemudian kita buat project brief berpandukan kedua-dua item ni. Kemudian yang sekarang ni kita akan tengok macam mana kita nak membuat penjanaan idea dengan kita memilih teknologi itulah untuk kita siapkan sesuatu produk kita. Okey, jom kita tengok apa yang ada dalam 2.1.2 ni. Okey, macam mana? Okey, apa yang ada dalam 2.1.2 ni? Okey, setelah mengenal pasti cadangan projek, pereka bentuk. Pereka bentuk ni kita punya design lah, designer perlu memilih teknologi yang sesuai dengan cadangan reka bentuk. Okey, cadangan reka bentuk ni kita dah buat dalam project brief punya borang. Kamu boleh tengok balik lah macam mana cadangan reka bentuk tu dibuat. Kalau kamu satu produk tu dibuat, tengok, kita kena rujuk balik pada project brief. Okay, sebab apa perlu kepada pemilihan teknologi ni supaya produk dapat memenuhi kehendak dan juga keperluan pelanggan lah. Ni apa yang kita tengok mula-mula dulu lah, sama aja dia punya ni. Dia punya tujuan dia iaitu memenuhi kehendak dan juga keperluan pelanggan. Memenuhi kehendak dan juga keperluan pelanggan. Sebab apa? Customer is always number one. Ingat tu. Okey, dalam 2.1.2 ni kita bagi kepada dua bahagian. Yang pertama bahagian A dan juga yang pertama bahagian B. Okey, bahagian A ni dia lebih kepada keterangan lah. Apa yang perlu diambil berat oleh seorang pereka bentuk tu semasa memilih teknologi. So dia akan beri keterangan lah apa yang diperlukan dalam pemilihan teknologi untuk siapkan satu produk. Okay, bahagian B pula dia lebih kepada aplikasi lah, apa yang perlu dibuat berpandukan kepada bahagian A tadi tu. Okay, kita tengok yang pertama dulu, bahagian A, justifikasi pereka bentuk semasa memilih teknologi. Okay, apa yang diperlukan dalam pemilihan teknologi ialah yang pertama sekali, pembereka bentuk perlu mengetahui aplikasi teknologi yang dipilih lah. Dia kena tahulah kalau dia nak buat, contohnya dia nak buat apa. Contoh sebelum ni kita tengok dia nak buat penggilap kasut. Kalau dia nak buat penggilap kasut, dia kena tahulah teknologi apa yang diperlukan untuk menyiapkan satu penggilap kasut tu. Contohnya kalau penggilap kasut memerlukan kayu, so teknologi yang diperlukan mungkin dia perlu kepada gergaji, dia perlu kepada kertas mesin pengelas kayu dan sebagainya lah. Dia kena tengok balik apa yang diperlukan. Okay, kemudian apa yang perlu diambil berat oleh seorang pereka bentuk tu lagi, dia kena tahu tujuan dia pilih teknologi tu. Contohnya kalau dia pilih gergaji. Gergaji ni tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menggergaji kayu lah. Okay, sekarang yang ketiganya, dia kena tahulah fungsi teknologi tu. Okay, tujuan dan juga teknologi tu mungkin kamu tak nampak lagi waktu sekarang ni. Kita tengok pada keterangan. Dan yang terakhir, yang keempat, pereka bentuk perlu tahu kekuatan dan juga kelemahan teknologi yang dia pilih lah. Okay, sekarang kita tengok pada keterangan. Okay, aplikasi teknologi yang dia pilih. Okay, pereka bentuk perlu menggabung dan mengaplikasikan teknologi yang sesuai dan tepat semasa menghasilkan produk baru. Dia kena tahulah macam mana dia nak guna, macam mana dia nak mengaplikasikan teknologi dan juga kesesuaian bahan teknologi yang diguna tu. Okay, tujuan penggunaan teknologi. Okay, pereka bentuk perlu memahami tujuan teknologi yang dipilih. Pemilihan teknologi yang tepat menghasilkan produk baru yang unik, memenuhi keperluan dan juga kehendak pelanggan. So inilah keterangan dia. Pereka bentuk perlu tahu tujuan yang digunakan untuk menyiapkan suatu produk tu. Okay, yang ketiga, fungsi teknologi. Teknologi mestilah sesuai dan mampu menyelesaikan masalah pada produk.
Okey, pengeluarkan bentuk perlu memahami keupayaan teknologi yang dipilih. Okey, kalau dia pilih, dia kena tahulah macam mana keupayaan satu teknologi dia pilih tu. Kalau dia nak potong dalam 100 batang kayu, dia guna mesin yang berkualiti tinggilah, supaya produk yang dihasilkan tu dapat disiapkan dengan mudah dan juga lebih berkualiti. Okey, yang keempat, tengok kekuatan dan juga kelemahan teknologi. Okey, mereka bentuk mesti mengenal pasti kekuatan dan kelemahan teknologi dalam menghasilkan produk. Okey, mereka bentuk mesti memilih teknologi yang sesuai dan dapat menyelesaikan masalah pada produk. Okey, mungkin sekarang ni kamu tak nampak lagi kan apa kriteria-kriteria ni dapat membantu mereka bentuk dalam menyiapkan suatu produk. Okay, kita terus kepada bahagian B. Okay, bahagian B ni kita tengoklah macam mana dia nak mengaplikasikan bahagian A tu tadi. Okay, teknologi yang sesuai dengan kehendak mereka bentuk. Okay, contohnya kita nak buat penggilap kasut magic. Ni kamu boleh tengok dalam buku teks lah. Dia ada contoh dalam buku teks. Okay, sekarang kita tengok pada item yang bawah iaitu aplikasi teknologi yang dipilih. Okay, kamu kena ikutlah kalau kamu nak buat kerja projek nanti, kamu kena ikut cara ni. Okay, saya telah memilih gabungan teknologi reka bentuk mechanical dan reka bentuk elektrik untuk menghasilkan penggilap kasut magic. Dia kena tahulah dalam elemen reka bentuk apa yang dia guna. Bukan elemen reka bentuk lah, dia guna jenis reka bentuk apa. Dia guna jenis reka bentuk elektrik dan juga mechanical. Kalau sesuatu produk yang baik, dia kena ada 4 tu lah. 4 jenis reka bentuk, iaitu reka bentuk mekatronik lah. Yang mana reka bentuk mekatronik tu dia ada elektrik, elektronik, apa lagi? Mechanical. Dan yang last sekali dia ada pengatur caraan dan juga ni lah pengatur caraan lah, programming. Okey, sekarang kita tengok pada tujuan pula. Tujuan penggunaan teknologi tu. Okey. Mengatasi kelemahan yang terdapat pada produksi kasut konvensional. Reka bentuk penggilap kasut magic yang dihasilkan akan lebih dinamik, berkualiti, selamat digunakan, mesra pengguna dan juga mesra alam. Ni dia lebih kepada ni lah tujuan besar teknologi itu digunakan. Contohnya, dia dibuat sebab apa? Sebab untuk menyelesaikan masalah lenguh tangan. Tu tujuan dia. Yang macam saya terang tadi tu mungkin ada salah sikit lah. Tu mungkin lebih kepada fungsi. Tujuan dia macam tu. Dia lebih besar. Contohnya yang kat sini dia mesra alam dan juga mesra pengguna. Tu tujuan besar dia. Okay, fungsi tu macam yang saya terang tadi tu lah. Fungsi teknologi. Okay, reka bentuk elektrik. Motor AT berputar menggerakkan gear. B, reka bentuk mechanical. Yang tadi dia guna jenis reka bentuk elektrik dan juga mechanical lah. So dia bahagikan lah fungsi kepada dua bahagian, iaitu reka bentuk elektrik dan juga reka bentuk mechanical. So dalam reka bentuk elektrik dia guna motor AT. Dia guna motor AT. Okay, dalam reka bentuk mechanical dia guna gear taji. Di mana gear taji ni dia berfungsi memindahkan kuasa dan membolehkan pad penggilap. Pad penggilap ni pun dia guna berputar untuk menggilap dan membersihkan kasut. Okey, tengok pada ni keterangan ni. Ni lebih jelas sikitlah sebab dia ada gambar. Okey, ni adalah contoh reka bentuk elektrik yang digunakan. Dia guna motor AT, bateri, switch tekan tutup, wire lem bantuan. So dia kat sini dia terang satu je lah. Motor AT berputar menggerakkan gear. Sepatutnya dia kena ada lagi lah, bateri, switch tekan tutup, wire lem bantuan. Tak apalah, nanti kamu tengok lagi. Okay, yang B pula dia kata dia terang kat sini reka bentuk mechanical. So dalam reka bentuk mechanical dia guna gear taji dan juga pad penggilap, polisher pad. So fungsi dia ialah gear taji ni dia berfungsi memindahkan kuasa, dan membolehkan pad penggilap ni berputar untuk menggilap atau membersihkan kasut. Okey, tengok kekuatan dan juga kelemahan daripada segi teknologi yang dia pilih. Okay, dalam jenis reka bentuk mechanical dia guna gear taji. Okay, kekuatan dia memindah kuasa dan juga memutar pad penggilap. Okay, kelemahan dia sukar didapati lah. Sebab apa? Sebab dia hanya didapati di kedai elektronik saja. Okay, kemudian dia guna pad penggilap ni, kekuatan dia menggilap dan membersihkan kasut.
Span yang dibasuh, span boleh dibasuh sekiranya kotor. So kelemahan dia tiada. Okay, tengok reka bentuk elektrik pula. Dia guna motor 80. So kekuatan dia membekalkan kuasa kepada seluruh sistem. Dia tak ada kelemahan lah. Okay, bateri pula membekalkan kuasa kepada seluruh sistem. Harganya murah dan juga mudah didapati. Cuma dia punya kelemahan dia perlu digantilah sebab dia tidak tahan lama. Okay, dari segi wayar lembah tunggal pula, dia punya kekuatan dia mengalir arus ke setiap komponen di dalam tar. Harga mudah dan harga murah. Murah dan juga mudah didapati. Okay, switch tekan tutup pula, dia melengkapkan litar apabila switch ditekan. Harga murah juga dan juga mudah didapati. Okay, sekarang kita tengok contoh pembuatan produk monopod blade laras. Okay, yang ni kamu boleh rujuk untuk kamu siapkan kamu punya modul tu. Okay, jangan lupa ni lah sambil kamu tengok saya punya slide ni, kamu siapkan modul yang saya bagi tu. Okay, ni yang pertama kita tengok daripada segi aplikasi teknologi yang dipilih. So saya telah memilih gabungan teknologi reka bentuk mechanical sama juga dan juga elektrik untuk menghasilkan produk monopod boleh laras. Okay, kemudian tujuan dia, dengan gabungan reka bentuk mechanical dan juga reka bentuk elektrik, produk monopod boleh laras ini akan lebih dinamik, berkualiti, selamat digunakan dan juga mesra pengguna dan mesra alam. Ini tujuan besar dia. Okay, dari segi fungsi pula, kita tengok pada reka bentuk mekanikal yang dipilih. Itu dia guna gelongsor. Dia tambah sini gelongsor dan juga pautan. Ni pautan. Ni gelongsor, ni pautan. Okay, gelongsor berfungsi untuk menjadikan batang monopod boleh laras. Mana kata boleh panjang dan juga boleh pendek. Okay, geseran antara setiap segmen perlu dikurangkan untuk memanjangkan dan memendekkan batang monopod. Penerangan dia bagi kat sini. Okay, pautan pula berfungsi sebagai penghubung pemegang monopod dan batang monopod. So pautan ni dia punya fungsi dia yang tu lah. Dia menghubungkan pemegang monopod, pemegang tu yang kita pegang getah tu kan, dengan penghubung pemegang monopod dan batang monopod. Batang monopod tu batang panjang tu lah. Okay, dari segi reka bentuk elektrik pula, teknologi apa yang dia pilih? Dia pilih bateri. Ni bateri. Wayar lembah tunggal, wayar lembah tunggal dan juga switch tekan tutup. Ni yang dia guna. So bateri fungsi dia membekalkan kuasa kepada seluruh sistem. Wayar lembah tunggal mengalirkan arus ke setiap komponen dalam litar. Switch tekan tutup pula dia melekapkan litar apabila ditekan. So kalau kita tekan dia berjalan lah. Kalau kita tak tekan dia tak jalan. Okey, kita tengok kekuatan dan juga kelemahan teknologi pula. Okey, dalam reka bentuk mechanical. So kita guna gelongsor dan juga pautan. Okey, apakah kekuatan gelongsor? Dia mengurangkan geseran supaya batang monopod boleh dilaraskan. So dari segi kelemahan dia akan menjadi longgar lah setelah lama digunakan. Okey, dari segi pautan pula, dia punya kekuatan menghubungkan batang monopod dengan kepala monopod. Kelemahan dia senang pecah jika terjatuh ke lantai. Maknanya dia fragile, rapuh. Dia sangat-sangat sensitif lah. Okey, dari segi reka bentuk elektrik pula, ini teknologi yang dipilih, bateri, wayar lembah tunggal dan juga switch tekan tutup. Okey, kelemahan bateri pula, kekuatan bateri. Kita tengok dia membekalkan kuasa kepada seluruh sistem. Dia sama juga macam teknologi yang pertama tadi tu kan. So, dia punya kelemahan perlu diganti apabila kehabisan kuasa. Okay, untuk wayar lembah tunggal, kekuatan dia mengalirkan arus ke setiap komponen di dalam tar. Harganya murah dan juga mudah didapati. So dia tak ada kelemahan lah. Okay, switch tekan tutup pula, kekuatan dia melengkapkan litar apabila switch ditekan. Harga murah dan mudah didapati. So dia tak ada kelemahan juga. Okay, itu apa yang kita tengok dalam subtopik 2.1.2 iaitu macam mana kita nak tengok empat kriteria tadi tu, iaitu benda tadi tu. Macam mana kita nak buat pemilihan teknologi berpandukan aplikasi teknologi yang kita pilih, kemudian tujuan penggunaan teknologi, kemudian fungsi teknologi itu, dan yang last sekali kekuatan dan juga kelemahan teknologi. Okey, yang tu saja untuk subtopik 2.1.2. Okay, kalau ada masalah, korang boleh direct tanya saya melalui WhatsApp ataupun tanya melalui Google Classroom lah. Nanti soalan tu ni lah, kamu siapkan modul yang saya bagi tu untuk bahagian 2.1.2. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.